Ayah, siapa manusia yang paling bahagia? Manusia yang paling bahagia? Kalau Farhan nak tahu siapa manusia paling bahagia, ni yang cerita kat Farhan. Kisah seseorang nama dia Fairuz. Fairuz seorang pekerja yang baik. Oleh sebab dia bagus, bos dia naikkan pangkat dan naikkan gaji dia. Agak-agak Farhan, Fairuz tu manusia paling bahagia tak? Bahagia sebab dia dapat naik pangkat, dapat gaji banyak. Bukan. Lepas dia pangkat, esoknya pula Fairuz dapat berita yang dia sakit. Doktor cakap Fairuz hanya ada masa 3 bulan untuk hidup. Farhan rasa macam mana sekarang? Adakah Fairuz tu masih menjadi manusia yang paling bahagia ke tak? Mana boleh dia jadi manusia paling bahagia? Dia sakit. Sebenarnya Fairuz sendiri pun tak tahu. Yang tak lama lagi dia akan jadi manusia yang paling bahagia. Kenapa pula ayah? Dia kan hidup dah tak lama dah. Dia sakit. Selain seorang pekerja yang bagus, kawan-kawan suka, dia seorang anak yang baik. Fairuz ni juga sangat suka bersedekah. Manusia yang paling bahagia ialah manusia yang bila mana terhenti nafasnya, namun tidak terhenti pahalanya, mengalir dan terus mengalir. Hasil daripada amalan bersedekah. Jadi, kalau Farhan nak jadi manusia yang paling bahagia, Farhan kena selalu sedekah lah. Ya, bersedekah dengan niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayang. Ayuh bersama-sama membangunkan aset Islam dengan berinfak untuk dana pembangunan masjid dan tahfiz melalui pertubuhan mihrab. Insya-Allah dengan infak ini kita dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Untuk maklumat lanjut, layari www.infakmihrab.com. Berinfaklah sekarang. Itu dia, Alhamdulillah. Jadi para penonton terus membangkitkan semangat kita di hari Jumaat yang penuh barakah ini. Antaranya ialah infak antara ganjaran segera di dunia. Kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Said Kadir di talian Skype sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat ya Ustaz? Alhamdulillah. Okey. Apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Jadi Ustaz, bila nak cerita berkenaan infak antara ganjaran segera di dunia, maknanya dia dikategorikan sebagai amalan yang boleh mendapat ganjaran segera kat dunia. Jadi kalau dapat Ustaz terangkan, kenapa infak itu dikategorikan sebagai amalan yang boleh mendapat ganjaran segera dan apa antara amalan infak yang menjadi keutamaan dalam kehidupan seharian? Okey, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amy dan juga seluruh warga, Assalamualaikum yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah. Pagi Jumaat macam ni kan, kita sebenarnya banyak nak berinfak dan kita tahu sebenarnya infak ni banyak sangat kelebihan dia. Allah Ta'ala yang maha penyayang, Allah Ta'ala yang maha memberikan segala kebaikan kepada hamba-Nya. Ada pelbagai perkara yang Allah Ta'ala bagi ganjaran dia instant. Maknanya cepat je Allah Ta'ala bagi dah ganjaran tu. Salah satu daripadanya adalah dengan bersedekah. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, "Ma naqasat sadaqatu mimmal." Tidaklah mengurangkan sedekah itu daripada harta. Maknanya harta tu tak akan berkurang dengan sebab kita bersedekah. Walaupun kalau ikut logiknya RM10 kita ada dalam poket, lepas tu kita bagi RM5, tinggal RM5. Kan? Tetapi sebenarnya dalam hadis Nabi SAW dan kita percaya kepada apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tidak akan berkurangnya harta dengan bersedekah. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ceritakan, yang ini macam kita rasa macam pelik pun ada tau. Sebab dalam Quran, Allah Ta'ala ceritakan, وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Siapa yang Allah Ta'ala sempitkan rezeki dia, maka bersedekahlah, berinfaklah. Kita kata, kalau kaya sedekah, tak pelik lah kan, logik lah. Sekali ni, yang miskin ataupun yang disempitkan rezeki, bersedekahlah. Sebab apa?
Sebab siapa yang bersedekah tu Allah Ta'ala akan balas dan Allah Ta'ala akan lapangkan pula selepas daripada kesulitan itu ada kelapangan, janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab harta kita ni yang bagi Allah, kan? Itu kita kena yakin, bukannya dengan sebab kita, bukan semata-mata dengan usaha kita, kan? Betul usaha tu jadi sebab dan Allah Ta'ala suruh kita berusaha, tetapi kalau kita fikir-fikir balik, yang bagi sebenarnya Allah, kan? Allah Ta'ala yang bagi dan Allah Ta'ala dah janji, Allah Ta'ala tidak akan mungkir janji. Dalam hadis juga sebut tentang harta ni kalau kita sedekahkan, sebenarnya dia akan menambahkan umur, kan? Banyak orang cuba cari pil itu, pil ini dan sebagainya, kan? Nak tambah sihat, nak tambah kuat, nak panjangkan umur dan sebagainya. Sebenarnya sedekah salah satu daripada amalan dijanjikan oleh Nabi SAW, dapat menambahkan umur, dapat mencegah kematian yang buruk, na'udzubillah, su'ul khatimah, kan? Salah satu cara nak dapatkan husnul khatimah adalah dengan banyak bersedekah. Kemudiannya Allah hilangkan sifat sombong dalam diri seseorang tu. Sebab kita ni ada penyakit dalam hati, macam-macam penyakit yang menguji kita kadang-kadang. Penyakit fizikal kita boleh rawat dekat hospital, dekat doktor. Tapi ada satu penyakit dalam hati kita namanya sombong, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau nak buang penyakit sombong tu, kena rajin bersedekah. Dan kalau boleh, kan, sedekah ni jangan kita buat sekejap-sekejap je, kan? Sekali-sekala je buat. Padahal sedekah ni lah amalan yang disebutkan dalam hadis juga, as-sadaqatu burhan. Sedekah tu adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan kita. Sebab orang yang bersedekah, dia yakin dengan janji Allah Ta'ala. Jadi orang yang yakin dengan janji Allah Ta'ala, orang ni yang Allah Ta'ala akan balas dengan sebaik-baiknya. Jadi kita seboleh-bolehnya lah, kita cuba cari juga macam mana cara untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala dah bagi nikmat pada kita banyak sangat. Kan saya duduk kat sini, saya nampak tadi kereta lalu. Kadang jangan terganggu, kan? Apa ada je kereta lalu, kan? Bila kereta lalu bukan nak cerita apa. Berapa banyak Allah Ta'ala bagi rezeki. Setiap seorang tu ada kenderaan, boleh isi minyak, kan? Boleh jalan lagi. Allah bagi rezeki pada kita sangat banyak. Sekali tiba-tiba kita pula melupakan, kita mengkufuri nikmat tersebut sampai kita rasa macam nikmat tu dah aku yang rajin, aku yang pandai, aku yang bijak, aku dapat kerja bagus, kan? Aku dapat tu, aku dapat ni, dah akulah. Ini menunjukkan kita tak membuktikan keimanan kita pada Allah. Walaupun kita sembahyang, walaupun kita puasa, walaupun kadang-kadang kita sebut dekat mulut kita, kalau kita tanya, beriman tak pada Allah? Tahu tak Allah Ta'ala akan balas? Tahu, beriman. Tapi Allah, kita tak buktikan dengan sebenar-benar bukti, iaitu dengan bersedekah. Allahu Akbar. Ustaz, satu penerangan yang cukup bagus untuk kita hadam. Dan Ustaz, apa antara amalan yang kita boleh dapat secara berterusan daripada kita yang memberi dan juga mereka yang menerima, atau kalau dapat Ustaz bawakan kepada kita salah satu kaedah untuk mencipta lebih ramai ahli ilmu ni, supaya maknanya mencambah mereka ini dan membawa hasil berterusan dan difahamkan pihak masjid dan tahfiz, kalau daripada yang dalam mihrab ini, kalau kita dapat bantu, kan, apa di mana pihak masjid dan tahfiz yang mana akan mendapat manfaat dalam kempen dijalankan oleh Pertubuhan Mihrab. Sedap Amy sebut kaedah. Tu betul Ustazah sebut tu. Kan? Okey, kaedah okey, bukan kaedah aja. Betul. Okey, bila kalau kita sedekah ni, semua kita tahu tentang hadis yang bila orang mati ada tiga amalan yang takkan terputus, kan? Semua kita tahu. Saya pernah belajar dulu daripada almarhum Syekh Fahmi Zamzam. Dia kata, kenapa Tok Guru dulu suka buka pondok? Dia kata sebab dia nak ambil tiga-tiga ni sekali. Iaitu anak yang soleh, kemudiannya ilmu yang dimanfaatkan, dan juga sedekah yang jariah, kan? Sedekah yang mengalir. Jadi sebenarnya kita nak lahirkan ahli ilmu, kita nak lahirkan ahli ibadah. Sebab apa? 1000 tahun lagi pun insya-Allah mudah-mudahan dapat pahala pada kita. Kalau tak kiamat lagi lah. Selagi mana belum kiamat dan selagi mana benda tu masih ada, maka kita akan dapat pahala. Jadi Pertubuhan Mihrab datang. Pertubuhan Mihrab datang untuk kempen membangun aset-aset Islam. Pertubuhan Mihrab ni, kalau kita perhatikan, dia cuba buat sedaya upaya untuk perjuangkan kebajikan, perubatan, pendidikan, ekonomi. Jadi banyak-banyak tempat yang sekarang, projek yang sekarang ni yang ada kat tepi kita ni, gambar kat tepi kita ni, iaitu Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh Rawang, yang beberapa bulan dah pun kita tunjukkan gambar masjid ni yang sangat dhaif, yang sekarang ni memerlukan kepada dana, dan alhamdulillah masjid dah lantik Pertubuhan Mihrab
untuk kumpulkan dana pembinaan masjid yang baru, masjid yang lebih baik di Masjid Nurul Islamiah, Kampung Sungai Choh, Rawang. Dan satu lagi berkaitan dengan sekolah pula, kita membantu Mak Tahfiz Sains Fatimah Zahra yang sekarang ni sewa bangunan dan mudah-mudahan kita dapat membina bangunan yang baru untuk mereka yang lengkap dengan sekolahnya, dengan asramanya kan, dengan segala-galanya lah. Mudah-mudahan kita dapat bantu Mak Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Dan untuk ringkaskan, Amy, kat tepi kita ni dah ada gambar ataupun kita kata ni kempen masjid dan juga tahfiz Pertuan Mihrab. Dekat bawah pun ada tu FB Pertuan Mihrab, ada laman web infakmihrab.com, ada nombor telefon. Nak ceritanya ada kat tepi tu ada tulis My Istiqamah tu kan. Mungkin ada orang fikir apa dia pula My Istiqamah ni. My Istiqamah ni satu kempen yang dijalankan bersama antara Pertuan Mihrab dengan pihak Bank Islam, yang mana kita boleh buat satu kempen, kita boleh berinfak secara istiqamah. Maknanya contoh kita nak RM1 setiap hari kita infak. RM1 je. Tapi nak tiap-tiap hari. Sebab amalan yang paling baik adalah yang berterusan walaupun sedikit. Jadi dia nak bagi RM1 setiap hari contohnya. Boleh. Jadi setiap hari dia punya akaun akan dipotong RM1 setiap hari selama 30 hari. Jadi walaupun serendah RM1 boleh. Ya Allah, takkanlah RM1 pun kita rasa macam banyak sangat. Takkanlah kan. RM1 je sehari. Jadi tiap-tiap hari kita tak terlupa insya-Allah. Kempen My Istiqamah ni dia membantu kita supaya tak terlupa bersedekah, berinfak dan juga kita akan dapat pahala yang berpanjangan insya-Allah. So www.infakmihrab.com. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang My Istiqamah tadi tu, boleh terus hubungi nombor yang tertera tu 0111-963-2876. Boleh WhatsApp aja, nanti ada pegawai Pertuan Mihrab yang akan membantu kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat pahala yang berterusan insya-Allah. Insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz dan juga kepada Pertubuhan Mihrab, semoga dipermudahkan urusan, diganjari pahala yang berpanjangan sebab memanjangkan semua punya sumbangan dan sebagainya insya-Allah. Sebenarnya saya baru dengar pasal istiqamah tu sangat menarik untuk kita yang tak berapa nak istiqamah ni kan. Masuk je kat situ insya-Allah istiqamah. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut boleh hubungi nombor dan juga detail yang tertera di kaca TV insya-Allah. Terima kasih banyak kepada Ustaz Syed Kadir insya-Allah. Semoga dipermudahkan urusan Ustaz insya-Allah dan juga kepada anda para penonton. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Perkara ini terjadi adakah kerana masjid dan generasi hufaz semakin hilang di dunia? Pada Jumaat mulia ini, ayuh bersama-sama membangunkan aset Islam dengan berinfak untuk dana pembangunan masjid dan tahfiz melalui Pertubuhan Mihrab. Layari www.infakmihrab.com. Berinfaklah sekarang.